Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kempen kesedaran kanser payudara. Kanser ini berasal daripada tisu payudara dan merupakan kanser kedua tertinggi dihidapi oleh wanita. Statistik menunjukkan bahawa 20% daripada pesakit ini kehilangan nyawa. 58% pesakit di Malaysia, manakala 85% pesakit di negara maju yang lain menjalani kehidupan biasa setelah dirawat. Objektif kami adalah membentangkan faktor dan risiko, cara-cara mencegah, mengenal pasti simptom dan rawatan yang diberikan. Faktor risiko terhadap kanser payudara. Terdapat dua faktor risiko, iaitu faktor risiko yang tidak boleh dikawal dan faktor risiko yang boleh dikawal. Faktor risiko yang tidak boleh dikawal. Yang pertama adalah umur. Semakin berumur, semakin tinggi kemungkinan mendapatnya. Wanita berumur 50 tahun ke atas mempunyai 8 ke 10 kali ganda kemungkinan mendapat kanser berbanding umur muda. Yang kedua adalah sejarah keluarga. Sekiranya anda mempunyai sejarah keluarga kanser payudara, anda juga berisiko tinggi. Yang ketiga adalah sejarah lalu kanser payudara. Sekiranya anda telah didiagnosa kanser payudara pada waktu dahulu, anda lebih berisiko mendapat kanser payudara pada waktu kini. Seterusnya adalah tempoh haid. Jika haid pertama anda datang lebih awal, anda berisiko mendapat kanser payudara semasa anda telah berumur. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Sebanyak 5 ke 10% penghidap kanser payudara berkait dengan mutasi gen. Gen breast cancer 1, BRCA1 dan gen breast cancer 2, BRCA2 adalah gen utama. Sebanyak 80% daripada semua gen. Faktor risiko yang boleh dikawal. Faktor risiko yang pertama adalah penyusuan. Wanita yang menyusukan anak dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan mengurangkan risiko mendapat kanser payudara. Faktor yang kedua adalah alkohol. Wanita yang mengambil minuman beralkohol berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi daripada wanita yang tidak mengambil alkohol. Dan faktor yang ketiga adalah senaman. Wanita yang melakukan senaman secara berterusan dapat mengurangkan risiko kanser payudara. Kajian menunjukkan senaman 30 minit sehari untuk 5 hari dalam seminggu adalah mencukupi. Kini, saya akan membentangkan mengenai cara-cara mencegah kanser payudara. Terdapat pelbagai cara-cara untuk mengelakkan kita daripada mendapat kanser payudara seperti melakukan pelbagai aktiviti fizikal, mengelakkan minuman beralkohol dan merokok, serta melakukan saringan mamogram dan pemeriksaan genetik secara berkala. Yang pertama, melakukan aktiviti fizikal. Memperbanyakkan aktiviti fizikal setiap hari supaya berat badan kita tidak berlebihan, iaitu obes. Menurut kajian, obes meningkatkan lagi risiko untuk mendapat pelbagai penyakit kronik, termasuklah kanser payudara. Seterusnya, elak dan tinggalkan minuman beralkohol. Minuman beralkohol akan menyebabkan sel di dalam badan menjadi hyperaktif dan menyebabkan sel kanser. Menurut fakta, minum minuman beralkohol akan meningkatkan lagi risiko untuk mendapat kanser sebanyak 15%. Kemudian yang ketiga, berhenti merokok. Merokok mempunyai pelbagai bahan kimia yang berbahaya. Kandungan bahan kimia yang berbahaya dalam rokok mampu memutasikan sel, menyebabkan sel melakukan pembahagian secara aktif dan tidak terkawal, lalu menyebabkan sel tersebut menjadi sel kanser. Kemudian yang keempat, lakukan saringan mamogram secara berkala. Peningkatan usia meningkatkan lagi risiko untuk mendapat kanser. Ujian mamogram mampu untuk mengesan sel kanser secara lebih awal dan tindakan dan rawatan yang selanjutnya boleh diambil. Yang terakhir sekali ialah lakukan pemeriksaan genetik. Sekiranya kita mempunyai sejarah keluarga yang menghidap kanser, pemeriksaan genetik amatlah penting untuk mengenal pasti genetik breast cancer 1 dan breast cancer 2, iaitu BRCA1 dan BRCA2. Pemeriksaan ini penting agar rawatan awal boleh diambil sebelum terlambat. Seperti yang kita tahu, mencegah lebih baik daripada merawat.
Seterusnya, kita akan melihat simptom-simptom kanser payudara. Yang pertama, ketulan di sekitar payudara. Ketulan mungkin tanda bukan kanser apabila ketulan akan hilang selepas haid. Ketulan merupakan ketulan yang lembut dan terdapat ketulan pada kedua-dua payudara. Ketulan mungkin tanda kanser apabila terdapat ketulan keras pada payudara atau bawah ketiak. Keluar cecair dari ketulan tersebut. Yang kedua, keluar cecair dari payudara. Cecair terbahagi kepada dua, iaitu cecair jernih dan juga cecair bercampur darah. Cecair jernih merupakan peringkat awal dan masih boleh diubati dengan cepat, manakala cecair bercampur darah merupakan kanser tahap bahaya dan perlu rawatan segera. Yang ketiga, warna kulit payudara menjadi merah. Kulit payudara ini kelihatan merah atau gelap di salah satu sisi. Yang keempat, terasa gatal pada puting susu. Gatal ini terasa pada bahagian puting dan boleh menyebabkan kulit di sekitar payudara mengelupas. Yang kelima, saiz payudara berubah tanpa sebab. Perubahan saiz ini berlaku pada satu bahagian dan berlaku secara tiba-tiba. Yang keenam, sakit di bahagian payudara. Sakit pada bahagian payudara bukan kerana haid atau hamil dan sakit ini tidak akan hilang. Dan akhir sekali, kedutan di sekitar bahagian payudara. Kedutan ini bukanlah disebabkan faktor usia dan kedutan ini terasa amat kasar dan berwarna hitam. Akhir sekali, langkah-langkah merawat kanser payudara. Antara langkah rawatan kanser payudara ialah mastektomi, terapi dan pembedahan nodus limfa di bahagian bawah lengan, axillary lymph nodes dissection. Mastektomi melibatkan pembuangan semua tisu payudara, kadangkala bersama dengan tisu lain yang berdekatan. Mungkin baik untuk anda jika kanser terdapat pada lebih daripada satu bahagian di payudara anda. Pembedahan nodus limfa di bahagian bawah lengan biasanya membuang nodus di peringkat pertama dan kedua kanser. Ia mungkin dilakukan serentak atau selepas lumpektomi, iaitu melalui irisan yang berasingan. Terapi. Kebiasaannya terdapat 3 jenis rawatan terapi yang berkaitan dengan kanser payudara, iaitu kemoterapi, radioterapi dan terapi hormon. Kemoterapi. Penggunaan ubat pembunuh kanser yang disuntik ke dalam vena, diberikan dalam bentuk suntikan, diambil dalam bentuk pil atau cecair. Ubat ini amat sesuai kepada kanser yang telah tersebar ke organ yang jauh. Radioterapi. Ia digunakan untuk membunuh sel tumor jika ada lagi yang tertinggal selepas pembedahan. Ini ialah rawatan setempat yang berkesan hanya terhadap sel tumor yang menjadi sasaran alur sinaran radiasi tersebut. Terapi hormon. Ia sering digunakan untuk merawat wanita yang kansernya sensitif terhadap hormon estrogen dan progesteron. Ia boleh mengurangkan kemungkinan kanser anda berulang. Akhir kata daripada kami, hargailah kesihatan anda kerana kesihatan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sekian, terima kasih.